Alright, kita sambung pula 6.3 Tamadun Rom. Sebelumnya kita cerita Tamadun Yunani kan. Jadi Tamadun Rom ni merupakan kesinambungan, sambungan lah daripada kejayaan Tamadun Yunani. Kerana kedua-dua zaman ini ahli sejarah selalu dicerita bersamaan bah. Sebab Yunani ni kecemerlangannya diteruskan oleh Tamadun Rom. Jadi kalau di dalam Tamadun Eropah ni kan, era Eropah sana, Yunani dan Rom ni adalah sejarah klasik bagi mereka. Kalau macam kita belajar apa Kesultanan Melayu Melaka kan. Tapi kalau dorang pula fokus dorang iaitu Tamadun Rom dan Yunani. Jadi beberapa ciri Tamadun Yunani seperti kebebasan pemikiran, sikap ingin tahu, itulah menjadi asas yang penting dalam pembinaan tamadun Rom dan seterusnya tamadun Eropah secara keseluruhannya. Jadi tamadun Rom muncul sebagai sebuah kuasa yang paling kuat di Eropah, di area Laut Mediterranean sana. Apabila dia berjaya mengalahkan pesaing-pesaing yang wujud, contohnya kerajaan Etruskan, Macedonia, Seleucid dan juga sampai Mesir. Kerajaan Mesir pun dikalahkan. Sebelum ini kita belajar tamadun Mesir purba kan, Mesir yang lama kan. Jadi Mesir masih ada, tapi dikalahkan oleh tamadun Rom. Sebab itulah di Eropah kita lebih fokus kepada tamadun Rom dan Yunani. Alright. Jadi di sini Rom ni berjaya membentuk sebuah empire yang kuat dan luas. Maksudnya dia punya kawasan tanah jajahan tu sangat besar lah. Dan pusatnya di mana? Di Rom, Italia. Sekarang Rom itu adalah ibu negara Italia. Alright, di Eropah sana banyak negara kan. France lain lagi, Spanyol lain lagi, Britain lain lagi. Banyak negara Eropah di sana. Jadi tamadun Rom ni pusatnya di Italia. Alright. Jadi di manakah lokasi dan perkembangannya? Di mana lokasinya? Mari kita tengok. Tamadun Rom terletak di Lembah Latium berhampiran dengan Sungai Tiber. Di mana nih Sungai Tiber nih? Mari kita tengok di Google Earth. Di sini. Alright. And then Lembah Latium pula merupakan kawasan yang subur dan membolehkan aktiviti pertanian giat dijalankan, dan Sungai Tiber pula menjadi sumber air utama kepada penduduk dan menjadi laluan utama untuk berlayar ke laut. Alright. Standard lah. Tamadun biasanya dekat bandar-bandar besar ni dekat dengan sungai-sungai utama kan. And then tamadun Rom boleh dibagikan kepada 3 zaman, iaitu zaman pemerintahan beraja, 753 hingga 509 Masehi, dekat lebih 200 tahun. And then zaman republik, tukar sistem pemerintahannya 509 hingga 27 Masehi, dekat 500 tahun juga sistem republik. Dan seterusnya zaman empire, 27 hingga 427 tahun sebelum Masehi sehingga 476 Masehi. Jadi maksudnya daripada tahun sebelum Masehi sampailah ke selepas Masehi. Bila tu Masehi? Orang anggap sebagai 1 Masehi itu apa? 0 Masehi itu. Tariknya itu bermula selepas peristiwa kelahiran Yesus. Itu kepercayaan orang Kristian. Right? Kelahiran Nabi Isa. Right? Jadi tamadun Rom ni mencapai kegemilangannya pada era Pax Romana. Pax Romana ni gelaran untuk zaman itu iaitu 27 sebelum Masehi sehingga 180 Masehi. Jadi dalam lebih kurang 200 tahun. 200 tahun tamadun ini wujud, maju, aman, dan berkuasa sepanjang 200 tahun tu, dan berkembang sampailah ke 3 benua itu, sampai dari benua Eropah sampai ke benua Asia, area Arab sana, Arab Utara sana sampai ke Afrika. Dia punya kawasan. Kalau kita tengok dalam peta ni, ini kawasannya ni wilayah pengaruh Rom, sampai ke Britain, Spanyol, sampai ke utara Mesir, sampai ke Babylon juga. Babylon tu di mana? Mesopotamia. And then apa lagi? Byzantium. Sampai mana ni? Byzantium. Alright, itu adalah wilayah kekuasaan. Sampailah ke mana? Even tamadun Yunani punya ni pun apa? Greece kan, Athens tu kan, itu pun di bawah wilayah kekuasaan tamadun Rom juga. Sebab Yunani lebih duluan kan. Alright. And then masyarakat, macam mana masyarakat dalam tamadun Rom ni? Dalam tamadun Rom orang ada 3 kelas utama dalam masyarakat orang, 3 lapis. Yang pertama golongan patrician. Patrician ni golongan atasan, golongan bangsawan. And then golongan pertengahan ni golongan
dipanggil sebagai plebeian. Plebeian ni golongan yang merdeka, rakyat biasa yang merdeka, yang bebas. Ya, macam petani, artisan, tukang-tukang, okey, golongan cendekiawan. Itu orang golongan rakyat biasa yang merdeka. Alright. Dan yang paling bawah iaitu golongan macam biasalah, golongan hamba. Okey, patrician, plebeian dan juga golongan hamba. Ya, jadi tamadun Rom ini dorang punya bidang kejayaannya banyak dalam bidang ekonomi, dalam bidang sains, teknologi, falsafah dan juga pendidikan. Nanti kalau kamu masuk universiti, kamu belajar falsafah banyak pasal banyak dari tamadun Rom punya falsafah. Alright, banyak ahli falsafah daripada Rom dan juga Yunani. Alright, jadi itulah sedikit latar belakang tentang tamadun Rom. Alright, jadi kamu lepas ni boleh search sendiri di Google gambar-gambarnya, macam mana tinggalan-tinggalan tamadun Rom ni. Jadi lepas ni kita akan belajar pula salah satu bidang kejayaan Rom ni yang paling terkenal, iaitu apa? Seni bina. Dorang banyak buat benda-benda yang hebat. Alright, itu kita bincang di video akan datang. Rehat dulu. Selamat mengulang kaji.